Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Muka surat 268 dan bersabda Nabi SAW beraganya di tengah. Wahai manusia, pakailah akal untuk mengenal Tuhanmu. Ini menunjukkan bahawasanya dia sudah akidah dari Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu daripada kaedah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan akal. Seperti mana ada dalilnya naqli dengan dalilnya aqli. Naqli itu naqal daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis Rasulullah yang mutawatir. Kalau sekiranya dia adalah akidah sahih lagi mutawatir, itu dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan satu lagi adalah dalil aqli, dalil akal. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala wujud, sudah akal kita terima. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menciptakan, Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita. Dia sudah akal, ya kita menerimanya. Adakah mudah untuk menerimanya? Mudah. Lalu kata Rasul, pakailah akal mana, gunakan akal kamu untuk mengenal Tuhan kamu. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah dia cipta akal, maka akal itu wasilahnya untuk mengenal Allah. Jadi kaedahnya begitu. Mengapa agaknya? Kerana mustahil bagi Rasul dia akan berbicara sesuatu yang tidak selari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihatilah dengan menggunakan akal. Makna menunjukkan bahawasanya setiap daripada kalam kita, perkataan kita, terlebih dahulu kita berfikir mengenainya sebelum kita merasa menyesal terhadap apa yang kita katakan nanti. Wala takallam bi kalamin ya'tabiru bihi ghadan, hadis Rasulullah. Dan jangan kamu berbicara dengan satu-satu perbicaraan yang menyebabkan esok nanti kamu akan menyesal dengan perbicaraan kamu. Dan sifat orang beriman, sebelum dia berbicara dengan akalnya, agar akalnya itu lurus, hanifan itu lurus terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepada kamu dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Ketahuilah bahawa akal itu menolong kamu di sisi Tuhan kamu. Ketahuilah bahawa orang yang berakal ialah orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu usul. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan akal, mempunyai sifat keistimewaan yang sungguh luar biasa, sehingga akal itu mampu untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan jasad kita, roh kita, hati kita, jiwa kita juga saling mentaati perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mukanya tidak cantik, dirinya hina, kedudukannya rendah dan bentuknya buruk, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak melihat ini semua. Datang seorang sahabat yang mana dia jadi orang kulit yang sangat-sangat hitam. Dia kata wajahnya hodok. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, tengoklah kulitku, tengoklah wajahku yang hodok ni, layakkah aku masuk syurga ya Allah? Dia kata begitu. Tanya begitu.
Adakah aku layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kulitku ini, muka wajahku ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya kelayakan untuk masuk syurga bukannya kena kulit yang cerah, kulit yang putih, wajah yang tampan. Oh gitu ya Rasul. Itu Rasulullah panggil dia, kamu nak kahwin? Mau ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sesungguhnya aku kahwinkan kau dengan anak fulan bin fulan. Pergi ke rumahnya, aku kahwinkan kau dah. Satu riwayat lagi Rasulullah tak kahwinkan, mereka minta izin. Rasul mengkahwinkan aku dengan anakmu. Jumpa sahabat kau. Pergi lagi. Bapa aku kahwin. Apa tujuanmu? Rasulullah meminta ke aku mengkahwini anakmu. Pada anaknya itu putih, cerah, cantik. Dia gelap. Ayah kata, mana aku tak terima dengan kulit begini, wajahmu waduh. Tapi Rasulullah yang perintah aku. Anak duduk dalam dengar. Keluar dia. Wahai ayah, kalau Rasul yang perintah, terima saja ya Rasul. Aku tak melihat dia macam mana keadaan rupa dia. Si ayah sangsi, dia pun keluar pergi jumpa Rasul. Tanya Rasul. Rasulullah kata, betul, aku nak kahwinkan dia ni dengan anakmu yang cantik ni, walaupun dia bodoh. Sebab nak bagi tahu bahawasanya kelayakan syurga bukan kerana kahwin dengan lelaki yang bodoh. Mana kalau kahwin juga tak layak masuk syurga. Akhirnya dikahwinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dia kahwin dengan orang begitu, keluar anak-anak yang soleh dan suami kesolehan. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya rupa pada seseorang, warna kulitnya, tapi adalah ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bodoh ialah yang mendahaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mukanya cantik, dia orang besar, kedudukannya mulia, bentuknya bagus, lancar dan pandai berbicara. Maknanya Rasulullah SAW meneruskan lagi bahawasanya kalau sekiranya orang itu mempunyai rupa paras yang cantik sekalipun, kedudukan terhormat, bahkan mungkin menjadi kedudukannya adalah tokoh dalam satu masyarakat, tokoh dalam masyarakatnya, tetapi apabila dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia adalah sombong dan juga adalah orang yang bodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kata ulama-ulama kita, setiap orang yang taat kepada Allah adalah orang yang bijak. Orang kafir apa bijaknya? Dia bijak atas apa yang dia punya. Yang Allah Ta'ala punya dia tak tahu langsung. Jahil dan bodoh dia. Allah Subhanahu wa taala mencipta langit, cipta bumi. Dia bodoh yang itu. Yang dia bijak sekadar apa yang mereka buat sendiri. Mereka reka sendiri, mereka cetak sendiri, mereka ukir sendiri bentuk tu semua. Memanglah dia bijak atas itu. Tapi Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala buat macam-macam, dia tak bijak. Orang yang bijak mengakui setiap daripada apa yang diperintah oleh Allah, setiap daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah, pasti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk dan khizir lebih berakal, beruk dan juga khizir lebih berakal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang menderakainya. Engkau jangan tertipu dengan penghormatan penduduk dunia kepada kamu, sebab mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Maknanya hadis ini cerita tentang hakikat siapa manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang diuji oleh Allah. Diuji daripada sesuatu yang dia mahu tapi tak dapat. Laki-laki tengok orang yang tampan, aku pun nak tampan macam dia, tak dapat. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia. Tapi kedudukannya di akhirat adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana hadis Nabi
yu'adzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Hendaklah orang-orang yang beriman, orang Islam, jadi mulia sebab musibah. Maknanya bila dia mahu tak dapat, itu satu musibah. Tapi kata Rasul, dia kena jadi mulia. Al-musibatu bi, sebab aku juga diuji oleh Allah begitu. Maknanya Rasulullah SAW pun banyak yang Rasulullah mahu, tapi tak dapat juga, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mahu semua umat dia masuk syurga, semua jadi orang Islam yang beriman, tapi tak dapat semua. Itu satu musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kepada Nabi, walaupun dia seorang Nabi Rasul sekalipun. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mula pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada akal, menghadaplah, riwayat yang disebut, mari dan menghadaplah. Menghadap di sini bukan menunjukkan akal daripada satu tempat pergi ke satu tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tempat tersebut, bukan. Tapi adalah tempat yang arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh kita menunaikan haji sampai ke Baitullahil Haram, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala penduduk tinggal di Baitullahil Haram, bahkan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala penduduk tinggal pula di dalamnya Kaabah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita menjadikan Kaabah itu sebagai arah suatu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang wujud, tak bertempat dan juga tak berbentuk, tak bergambaran. Itu maknanya sebagai satu tujuan arah saja. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil akal, menghadaplah. Lalu menghadaplah akan akal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada akal, membelakanglah. Satu riwayat lagi kata, pergi ke sana, pergilah olehmu. Lalu belakangkan, lalu membelakanglah dia ataupun dia pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, tidak aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia pada sisiku selain engkau. Ini dah usul dah ni. Maknanya dalam diri kita tempat yang paling mulia, yang paling tinggi sekali. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ta'akal paling tempat yang paling tinggi pada jasad kita. Dengan engkau aku mengambil, dengan engkau aku memberi, dan dengan engkau aku memberi pahala, dan dengan engkau aku memberi sisaan. Maknanya dengan akal, seperti mana juga kata dalam hadis yang akan datang ni ataupun tidak, seperti mana yang telah saya bacakan sebelum ini, pahala solat seseorang berdasarkan akal, dan kelayakan bagi orang yang dakwah adalah akal juga. Oleh kerana itu semua ulama-ulama mujtahid adalah orang yang sangat hebat pada pemikirannya. Orang yang kita sebut lebih pada jenius. Jenius itu ta'rif barat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Umatnya lebih daripada itu, kerana mereka mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada usul di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada seseorang berdasarkan akal dia. Jadi bagaimana akal itu menjadi mulia? Bagaimana dia bertindak? Apabila dia bertindak dengan cara yang betul, maka jasmaniah juga bertindak dengan cara yang betul, sehingga dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya anda bertanya akal itu kalau dia sifat Arab, maka bagaimanakah dijadikan sebuah tubuh? Dan kalau dia zat jawhar, maka bagaimanakah jawhar berdiri sendiri dan tidak berpihak? Hendaklah kita ketahui, itu sudah akidah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan dengan Arab, tidak ada kaitan dengan jawhar. Ini makhluk punya sifat.
Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kaitan sebab Arab ke jauhan, dia ada juzuk, dia ada pecahan, ada juga yang tak ada pecahan, tapi dia bergerak, dia ke sana, dia kemari. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan itu semua. Juzuknya, perpecahan juzuknya, dan kita tidak boleh mengatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang berasingan dengan zatnya. Itu juga salah di sudah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, mungkin orang-orang bertanya tentang akal itu sendiri pada hakikatnya. Pada hakikatnya kita tak boleh nak menjelaskannya. Sebab akal ini bukan satu bentuk. Ada tubuh, bentuk pun kita tak tahu, tetapi dia tetap wujud, dia adalah makhluk dan dia berada pada diri kita. Cuma kita nak menggambarkannya tidak ada, mereka merasai akal ada dengan kita. Seperti mana seseorang makan madu, rasanya manis, cuma cuba gambarkan kemanisan, tidak boleh, sekadar merasai kemanisan. Jadi begitu juga akal, dia wujud dengan kita, merasai kita ada akal, kita mampu berfikir. Cuma untuk membentuknya tidak ada. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tu, yang akal itu jadi hebat untuk diri kita sendiri. Ketahuilah bahawa sekiranya bahawa ini sebahagian pada ilmu mukasyafah. Ilmu ni mesti melalui orang yang telah kasyaf, tersingkap daripada rahsia-rahsia penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak layak diterangkan dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah, ilmu zahir yang kita pelajari lah, ini dalil ke, ini usul ke, ini qawaid ke, tetapi dia sudah ilmu mukasyafah jauh lebih halus daripada itu, dan bukan mudah untuk kita memahaminya. Dan masuk kami sekarang menerangkan ilmu secara muamalah zahir saja, pada usul, pada qawaid, pada dalil itu. Jadi bila saja masuk muamalah, kita tak perlu menggambarkan, membayangkan keadaan dan bentuknya akal, cuma merasai kehebatannya, kemuliaan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, bahawa dia menerangkan satu rombongan memujikan seorang laki-laki di sisi Nabi SAW dengan bersangatan sekali. Lalu Nabi SAW menegur, bagaimanakah akal orang itu? Menjawab rombongan tadi, kami menerangkan kepada engkau tentang kesungguhannya pada beribadah dan macam-macam kebajikan yang lain, dan engkau menanyakan kami tentang akal. Maka Nabi SAW jawab, sesungguhnya orang yang bebal itu memperoleh lebih banyak dengan kebodohannya daripada kezaliman orang yang zalim. Sesungguhnya pada hari esok terangkatlah nama hamba itu ke tingkat tinggi pada sisi Tuhannya menurut akal fikirannya. Maknanya seseorang itu apabila dia kembalikan pada fitrah, pada akal, dia kembali membawa akalnya pada landasannya, maka dia akan menjadi orang yang hebat, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awalnya akal seseorang tertutup, lalu tidak dibiarkan dia belajar. Setelah dia belajar, dia mengetahui, memahami, lalu Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu pada akalnya untuk memahami ilmu-ilmu yang lain, menyebabkan tidaklah dia mati, mereka matinya dalam keadaan dia menjadi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana menunjukkan bahawasanya akal ini boleh diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih kepada bentuk kemuliaannya itu. Akal itu tak ada bentuk seperti mana satu bentuk yang kita faham, tapi bentuknya adalah pada sifat kemuliaan, kepandaian, kehebatan pada akal itu. Bahkan seseorang yang dipandang mulia disebabkan kefahamannya melalui akalnya tadi. Jadi di sinilah kata ulama-ulama kita dalam Islam,
Seseorang tidak akan menjadi beban, melainkan dibiarkan akalnya beban tanpa belajar ilmu Islam. Itu bahasa orang kafir dilihat hebat, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia belajar Islam. Dia belajar banyak-banyak, sehingga dia tahu corak kehidupan dari Islam. Dia jadi hebat, cuma dia tak mahu mengucap dua kalimah syahadat. Banyak orang itu, orang kafir, sehingga dia kata bahawasanya saya tidak melihat satu agama yang paling indah, paling hebat melainkan Islam. Setelah dia mempelajari agama Islam, cuma belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia bergerak menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maktasaba rajulun mithlun fadlin 'aqlin yahdi sahibahu ila hudan wa yurudduhu an radan wa ma tamma imanu 'abdin wa la istaqama dinuhu hatta yakmalu 'aqluhu." Tidaklah ada usaha, tidak adalah usaha seseorang seperti keutamaan akal yang memberi petunjuk pada yang memiliki akal itu kepada petunjuk dan menariknya dan jalan yang hina. Tidak sempurnanya iman seseorang dan tidak berdiri tegak agamanya sebelum akalnya itu sempurna. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam usaha manusia dalam kehidupannya, seseorang yang banyak tanah, seorang petani, seorang nelayan, dia berusaha dengan kerjanya sehingga dia mendapat hasilnya. Apa yang dia cucuk tanam juga dapat hasilnya. Apa yang dia pergi buru di laut juga dia mendapat hasilnya. Dan itu tidak lain melainkan tindakan akalnya ke arahnya. Lalu bagaimana pula kalau sekiranya seseorang yang akalnya membawa kepada agamanya sendiri, membawa kepada pengenalan, kenalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata Imam Al-Ghazali berdasarkan hadis ini, seseorang lebih mudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia guna pakai akalnya pada yang sepatutnya. Seperti mana kita belajar ilmu tidak lain adalah untuk mengasah akal kita kembali balik untuk memahami kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna dan iman seseorang dan tidak berdiri tegak agamanya sebelum akalnya sempurna. Maknanya sebelum akal itu mengetahui apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mengenali Quran, mengenali sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sempurna dan akalnya barulah dia berdiri betul sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatal sa'imil qa'imi wa la yatammu li rajulin husnu khuluqihi hatta yatimma 'aqluhu fa'inda dhalika tamma imanuhu wa ata'a rabbahu wa 'asa'a aduwwahu iblis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mengetahui dengan kebagusan budinya, mana akhlaknya itu, khuluqi adalah akhlaknya, budi darajat orang yang berpuasa dan menegakkan solat, dan tidak ada sempurna akhlak budi seseorang sebelum sempurna akalnya. Ketika itu barulah sempurna imannya, yang mentaati Tuhannya dan mendahagai. Itulah musuhnya iblis. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita adalah darajat. Kulli darajatin mimma amilu. Setiap orang yang beramal akan diberi darjat.
Jadi barang siapa yang mahu mendapat derajat yang sempurna, maka hendaklah dia membina akal yang sempurna. Dia perlu membina akal yang sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi derajat yang sempurna kepadanya. Sehingga seseorang yang sempurna pada akal, tidak lain akhlaknya juga akan sempurna. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wa hasabuhu aqluhu. Maknanya kehormatan seseorang itu kembali pada akhlaknya. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu kembali pada agama dia. Karamul rajul dinuhu, kata Rasul, kemuliaannya akan seseorang dinilai pada agama dia. Sehingga kata Rasul, apabila kamu nak bersahabat, kamu tengoklah sahabat kamu tu apa agamanya. Islam. Dia beriman, ya, maka di situ ada kesan pada kamu. Ada kesan. Bila kamu bersahabat dengan ahli maksiat, maka kesan kemaksiatan juga ada pada diri kamu. Sedikit sebanyak nanti akan kamu terikut dengan dia. Itu. Tapi bila kamu bersahabat dengan orang yang beriman, bertakwa, kesannya sedikit sebanyak kamu akan cari mendapatkan ketakwaan lagi. Itu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah lagi, sempurnanya akhlak seseorang kembali balik pada kesempurnaan akalnya. Maka di sinilah Imam Al-Ghazali dah bagi tahu kepada kita bahawasanya kalau ditanya bagaimana cara untuk menyempurnakan akal seseorang, sebab bila akal itu sempurna, akhlak pun sempurna, maka jawapannya tidak lain, mereka mengenalnya dua ini, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Rasul. Mengenal dua makrifat ni. Sebab Quran lah yang membimbing kita kepada akhlak yang baik. Quran juga yang membimbing kita kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, tiap-tiap sesuatu mempunyai tiang. Tiap orang mukmin ialah akalnya, menurut tingkah akalnya beradalah ibadahnya. Apakah kamu tidak mendengar perkataan orang-orang zalim yang berada dalam neraka? Sekiranya adalah dahulu kami mendengar ataupun kami berakal, maka tidaklah kami ini menjadi isi neraka. Kata Rasul, setiap sesuatu ada ibadah. Ibadah itu satu tiang. Tiang orang mukmin ialah akalnya. Maknanya tiang orang mukmin bagaimana akalnya bertindak. Lalu perbuatan akan ikut bertindak juga. Ini kisahnya seperti mana qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna. Ayat itu dalam surah Al-Mulk. Mereka mengatakan ahli neraka, kalau sekiranya kami menjadi orang yang dengar, naqil, kami juga jadi orang yang berakal, fikir dengan apa yang sampai kepada kami melalui Muhammad, dan nescaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka jahim ini, makna neraka yang diazab oleh Allah dengan azab yang sungguh-sungguh keras, azab jahannam, azab yang sungguh-sungguh membinasakan. Sebab kata ulama tafsir, masuk jahannam adalah tempat yang membinasakan, itu jahannam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sempurna akal, tiang agamanya pun sempurna. Tiang agama pun sempurna. Bila tiang agama itu sempurna, dia maka memudahkannya berakhlak dengan akhlak yang sempurna juga. Daripada Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bertanya pada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dia masuk Islam di Madinah, agak lewat sedikitlah sebelum Nabi wafat. Dan dikatakan Tamim Ad-Dari ini seorang ahli kitab.
Hanya sahaja sebelum dia masuk Islam, Tamim Ad-Dari kata, aku dah hafal banyak Quran, ayat Quran sampai kat dia. Padahal dia tak ada di Madinah, dia orang luar, orang yang suka mengembara, sehingga dia pernah nampak, dia tengok Dajjal diikat ke satu gua, tempatnya di sebuah pulau. Cerita kat Nabi, Nabi percaya. Nabi percaya. Tamim Ad-Dari ni juga pandai berukir-ukir, buat sesuatu daripada kayu, sehingga dia dah buat mimbar untuk Rasul. Mimbar yang terakhir sebelum Nabi wafat, Tamim Ad-Dari buat. Sebelum Rasulullah SAW wafat, yang mimbar terakhir lah. Sebab sebelum tu ada seorang hamba buat mimbar untuk Nabi, besar, panjang, sehingga Nabi solat atas tu. Dia ada satu langkah yang naik. Lepas tu Tamim Ad-Dari masuk Islam, buat mimbar untuk Nabi 3 anak tangga. Itu mimbar Rasulullah SAW. Dan salah satu sahabat Rasul, Tamim Ad-Dari ini, bila dia dah hafal Quran, dia mampu baca 30 juzuk setiap malam dalam solat tahajud dia. Tamim Ad-Dari antara sahabat Rasulullah yang solat satu rakaat habis 30 juzuk. Tamim Ad-Dari dia seorang yang orang yang bijak walaupun baru Islam. Nama dia Tamim Ad-Dari, yang kita kena tahu sedikit sebanyak riwayat dan kisahnya. Jadi Umar bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah yang mulia padamu? Jawab Tamim, aklun, akal. Maka jawabnya Tamim Ad-Dari ini betul dengan sabdaan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sendiri ditanya apakah yang mulia padamu, nescaya memang banyak jawapannya. Iman, Islam, itu yang mulia. Tapi Rasulullah juga menyatakan seseorang itu menjadi mulia kerana akalnya. Jadi Tamim Ad-Dari pun jawab akal. Sambung Umar lagi pertanyaan. Sambung lagi, kata Umar, kau benar. Aku telah bertanya pada Rasulullah SAW seperti yang aku tanyakan kepadamu tadi. Maka baginda Rasulullah pun menjawab seperti mana jawapan kamu. Mana jawapannya adalah akal. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Jibril alaihi wassalam jawab, adalah akal. Bukan akal ni akal. Maknanya dia bersilsilah. Nabi pernah tanya Jibril, apa yang mulia? Jibril kata akal. Jibril tanya Allah Ta'ala, ya Allah, apa yang mulia pada diri seseorang? Allah kata akal. Umar tanya Rasulullah jawab kepada Umar, akal. Umar pun tanya pada Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari pun jawab akal. Lalu bagaimana Tamim Ad-Dari itu boleh jawabnya akal? Tentu dia dapat pada Nabi juga. Betul lah tu. Itulah silsilahnya riwayat yang sahih. Sebab semuanya sepakat dengan satu jawapan. Yang paling mulia bagi seseorang yang ada pada dirinya adalah akal. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Barak bin Azib, di mana Barak berkata, pada suatu hari banyaklah persoalan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW jawab, hai manusia, tiap-tiap sesuatu itu ada kenderaannya, dan kenderaan manusia itu akalnya. Yang terbaik dalil dan pengetahuan dengan keterangan ialah yang terlebih daripada kamu, akalnya. Apa maksudnya? Di antara kita apabila ditanya, maka dia jawab dengan kitab Allah, ayatnya, surahnya. Dijawab dengan sunnah Nabi, hadisnya, riwayatnya. Maka kita kalau ditanya soalan yang sama, kita mampu menjawabnya. Cuma kita tak mampu untuk menyebut ayatnya, surahnya, hadisnya, riwayatnya. Maka dia lebih lagi alim, lebih berakal daripada kita. Itu maksud. Maknanya kealiman seseorang berdasarkan juga dengan akal dia. Jadi ini menunjukkan bahawasanya seorang yang alim
sangat berakal, melebihi akal kita. Lagi besar kealimannya, alim kabir kita sebut daripada bahasa kita, maka menunjukkan akalnya jauh lebih sempurna daripada akal kita. Mengapa apabila dia ditanya, dia mampu untuk menjawab ayatnya, surahnya, penafsirannya, kedudukannya, sekian menunjukkan itu pada kehebatan akalnya. Itu bahasa imam-imam yang terdahulu apabila dia ditanya, itulah jawapan mereka. Ini ayatnya, ini hujahnya. Itu menunjukkan mereka sangat orang yang hebat akalnya itu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abi Hurairah menerangkan, tak kala mana Nabi SAW kembali daripada peperangan Uhud, lalu mendengar orang banyak berkata antara satu sama lain, si Anu lebih berani daripada si Anu. Mana fulan bin fulan, dia dengan dia, yang ini lebih berani berbanding dia. Si Anu menderita dan tidak pernah dideraitai oleh orang lain, dan begitulah seterusnya. Maka Nabi SAW pun menjawab, adapun di sini maka tidak adalah pengetahuan baginya. Lalu para sahabat bertanya, mengapa begitu ya Rasul? Nabi SAW jawab, mereka itu berperang menurut akal yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Kemenangan dan niatnya adalah sebenarnya sekadar pada akalnya, diberikan akal orang-orang yang diberikan kepada mereka pada tingkat yang bermacam-macam. Pada hari kiamat nanti mereka membagi-bagikan tingkat itu menurut tingkat niatnya dan juga akalnya. Maknanya menunjukkan bahawasanya seseorang itu tidak diganjari oleh Allah dengan satu-satu ganjaran, melainkan kembali pada tahap akalnya itu. Seperti mana contoh paling mudah berkaitan dengan solat. Kita semua solat, tapi pahala berbeza berdasarkan akal, dan kembali balik akal berdasarkan ilmu berdasarkan pada dalil dan hujah tadi. Seperti mana contoh soalan yang asas, Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kita solat. Ya, kita sekadar tahu Allah fardukan solat 5 kali sehari semalam. Cuma mana ayat Qurannya Allah fardukan, hadisnya sila bacakan tentang kefarduan solat pada malam Mi'rajnya Rasul. Mana hadisnya? Bacakannya. Bagi kita tak mampu itu. Bahkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Adakah takbiratul ihram dalam solat perintah daripada Allah? Ya benar. Mana ayatnya? Saya tak tahulah. Cuma saya tahulah Allah perintah kita takbir. Rasulullah pun kata apabila kamu nak solat, bertakbirlah. Allahu Akbar. Kita tak tahu hadis. Tapi ada orang tahu. Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Tuhanmu besarkannya. Allahu Akbar, kata ayat. Jadi dia boleh jawab berbeza akalnya dengan akal kita. Begitu juga di Rasul, apabila idza qama fakabbir, apabila kamu bangun mana nak solat, maka bertakbir Allahu Akbar, maka dia boleh menyebutnya. Lepas dalam solat, ayat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita baca Fatihah? Ayat mana agaknya? Kita tak tahu, cuma belajar kitab fiqh, ada satu rukun solat baca surah Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu ayat Quran. Di Rasul la salata lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi ada di antara kita tahu ayatnya, tahu hadisnya, jadi dia lebih berakal berbanding kita. Jadi di akhirat derajat kita dengan derajatnya tidak sama. Walaupun kita semua belajar solat. Di sinilah jawapan mana perbezaannya. Sedangkan dia solat, kita belajar hukum makam solat, dia pun belajar. Tapi mengapa ada perbezaannya? Perbezaannya kamu tak menghafal ayatnya, tidak mengetahui hadisnya. Jadi orang yang menghafal tadi derajatnya lebih ditinggi oleh Allah, kerana kemampuan akal menghafalnya, mengingatinya, membahaskannya.
menerangkannya, menyampaikannya. Itu perbezaan kita dengan orang-orang alim di akhirat kelak. Daripada Bara' bin Azib juga bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat dah rajin mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Ini dalil para malaikat diberi akal. Sebagai ulama akidah di sunnah wal jamaah kata, malaikat bukan laki-laki, malaikat bukan perempuan. Akalnya bagaimana? Sebagai ulama kata, ya, bukan laki, bukan perempuan. Cuma akal malaikat hampir pada akalnya orang laki-laki. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Kerana kelebihan pada akal laki-laki, lalu Allah perintah dialah yang memimpin kaum wanita. Seperti mana para nabi rasul semua adalah laki-laki. Kebanyakan yang berfatwa laki-laki, yang jadi hakim, qadi juga laki-laki, yang menulis kitab. Bahkan ulama-ulama besar mujtahid, ulama besar yang tasawuf, semua yang kita kenal adalah laki-laki. Jadi menunjukkan bahawasanya kata ulama, akalnya malaikat hampir pada laki-laki, sehingga setiap malaikat yang hadir, yang turun, seperti mana malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupai dirinya sebagai laki-laki dan akalnya sebagai akalnya seorang rasul utusan Allah. Dia bukan nabi, dia rasul. Jibril alaihi salam bukan nabi, dia rasul. Dia sampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Itu Jibril adalah utusan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan bersungguh-sungguh orang mukmin daripada anak Adam menurut kadar akalnya, maknanya seorang yang bermujahadah, dilihat juga dengan kemampuan pada akalnya itu. Ada seseorang yang mempunyai kemajuan pada akal, tapi jasadnya lumpuh, maka dia tidak boleh bergerak apa-apa juga. Dia boleh berbicara dan menulis. Lalu kita lihat perbicaraannya, penulisannya hebat sebab kemampuan pada akal, tapi dia tak boleh bergerak. Ada orang begitu. Ada orang yang mana bersemangat dalam membina, membangunkan, tapi kurang akal dan cerdiknya dia, sehingga apa yang dibina, apa yang dibangunkan akhirnya runtuh. Sebab apa? Tidak ada kemajuan pada akal. Itu pasal bila disebutnya satu tamadun, tidak lain. Tamadun itu mesti dibina daripada orang yang telah sempurna akalnya. Seperti mana tamadun Islam, yang membinanya adalah di kalangan ulama-ulama, umara-umara yang mana sempurnanya akalnya. Kata guru saya dulu di Yaman, di Hadramaut, dia ada raja Hadramaut juga, pemimpin dia. Tidak ada seorang pemimpin yang alim, disebabkan dia seorang ulama, dah hafal Sahih Bukhari, hafal Quran, dan jadi pemimpin di Hadramaut, sehingga orang-orang di Hadramaut semua orang yang salihin. Disebabkan pemimpinnya begitu juga. Makna menunjukkan bila seseorang yang memimpin sempurna akal, maka rakyat pun membina kesempurnaan akal itu, sehingga apa yang dibinanya tak pernah runtuh. Barakah tanamannya kekal, kebun-kebunnya kekal, walaupun dah masuk 600-700 tahun. Itu barakah. Mengapa agaknya? Disebabkan daripada orang yang membina tamadun Hadramaut di situ adalah pada orang yang berakal. Walaupun namanya Hadramaut itu dulu, sebab Rasulullah kata tak jauh daripada Hadramaut, di situlah tempatnya roh-roh orang kafir disemandikan. Bahkan dulu Hadramaut lembahnya para syaitan-syaitan dulu. Tapi bila bagi orang saleh bangunkan dengan tamadun Islam, habis itu semua, sehingga jadi tamadun yang maknanya tamadun yang ketiga yang terbaik di atas muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram Mekah, dua Madinah, yang tiga adalah di Hadramaut Yaman.
Nombor 3 dalam dunia. Dan Ramadan yang terbaik di dunia setelah Mekah, Madinah, dia. Sehingga kata Rasulullah SAW, ilmu fiqh ada di sana, hikmah ada di sana, orang alim ada orang di sana. Itu kata Rasulullah SAW. Hadramaut. Kenapa sebab Hadramaut? Sebab dulu Nabi Saleh dia sampai ke lembah tu tak lama dia pun wafat. Bila wafat, Hadra tu sampai, maut tu meninggal, mati, lalu dia ambil jadi Hadramaut. Dia sepadan dengan Arab Saudi dah hari ni, dan sepadan dengan sebelah ni Hijaz lah. Itu Hadramaut. Nombor 3 dalam dunia yang terbaik di sudut tamadun, yang keilmuannya masih lagi sempurna sampai hari ni. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi tanda kita pada hadis tadi, hadis sampai ke Barak bin Azib itu. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu khair. Subhanallah. Jadi cepat. Jaga mesyuarat 11